Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam walam warisan bangsa. Tahniah dan syabas kepada mahasiswa-mahasiswi ambilan baharu kerana telah memilih Universiti Terhebat Malaysia, Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Ucapan terima kasih dititipkan kepada anda mahasiswa baharu kerana masih setia sepanjang program Minggu Haluan Siswa MHS Semester 1 sesi 2021-2022 berlangsung. Juga tidak dilupakan kepada semua warga kerja Minggu Haluan Siswa termasuklah pengurusan tertinggi universiti, ahli jawatan kuasa pelaksana dan barisan fasilitator yang bertungkus lumus mengharungi dan menjayakan program orientasi pelajar baharu Minggu Haluan Siswa. Saya Ibrahim Sakmin, pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Catering selaku pengacara rasmi anda pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muafakat Johor, salam Minggu Haluan Siswa. Hadirin sekalian, selamat datang ke Malam Warisan Bangsa Minggu Haluan Siswa program Ijazah Sarjana Muda Semester 1 sesi 2021-2022. Yang berusaha Profesor Madya Surveyor Teknologis Dr. Haji Lokman Hakim Ismail, Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, merangkap pengerusi Induk Jawatan Kuasa Minggu Haluan Siswa. Yang berusaha Puan Hawa Omar, Pengarah Pejabat Hal Ehwal Pelajar, merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana Minggu Haluan Siswa Semester 1 sesi 2021-2022. Pegawai-pegawai kanan Universiti, Saudara Muhammad Faris Abdul Hadi yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2020-2021, Saudara Lionel Jason Anakbol Rahman, Pengarah Minggu Haluan Siswa Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1 sesi 2021-2022, Barisan Majlis Perwakilan Pelajar, Barisan Kepimpinan Pelajar, Barisan Fasilitator Minggu Haluan Siswa serta mahasiswa-mahasiswi baharu Semester 1 sesi 2021-2022. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini akan berlangsungnya malam kemuncak bagi Minggu Haluan Siswa MHS sesi 2021-2022 Malam Warisan Bangsa. Malam ini akan meraihkan anda mahasiswa baharu dalam mengangkasakan kepelbagaian bakat pelajar dalam tanah air tercinta kita, Malaysia. Malam kemuncak ini akan menyaksikan potensi dan bakat mahasiswa dalam pelbagai arena seperti tarian, nyanyian, lakonan dan apa juga bakat yang boleh diserlahkan khusus buat warga Universiti Tun Hussein On Malaysia. Indah mutiara tidak terkata, bersinar berkilau di waktu malam. Tampillah tuan, kami meminta kata-kata pemanis kalam. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan majlis dengan berjemput yang berusaha Profesor Madya Surveyor Teknologis Dr. Haji Lokman Hakim Ismail, Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni bagi menyempurnakan perasmian Malam Warisan Bangsa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Wahid bin Razali, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Azmi bin Kamis, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Tun Hussein On Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Syahir Samsir bin Omar, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Tun Hussein On Malaysia. Yang berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Kamarul Zaki bin Mustafa, Provos Kampus Cawangan Pago Universiti Tun Hussein On Malaysia. Yang berusaha Puan Hawa binti Omar, Pengarah Pejabat Hal Ehwal Pelajar, merangkap pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Minggu Haluan Siswa Semester 1 sesi 2021-2022. Pegawai-pegawai kanan universiti, ketua-ketua pusat tanggungjawab HEPA,
Saudara Muhammad Faris bin Abdul Hadi selaku Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2020-2021, Saudara Lionel Jason anak Abdul Rahman, Pengarah Minggu Siswa Semester 1 sesi 2021-2022, Barisan Fasilitator Minggu Haluan Siswa Semester 1 sesi 2021-2022 dan para hadirin mahasiswa baru Program Sarjana Muda Semester 1 sesi 2021-2022. Seluruh mahasiswa baru UTHM dan fasilitator Minggu Haluan Siswa yang dikasihi, Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita zahirkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah SWT yang telah memberikan keizinan dan rahmat untuk kita bersama-sama dalam Malam Warisan Bangsa sempena Minggu Haluan Siswa MHS Semester 1 sesi 2021-2022 yang bersiaran secara langsung di YouTube channel MHS UTHM. Dalam keadaan normal baru, Malam Warisan Bangsa pada malam ini dijalankan secara dalam talian bagi mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, Malam Warisan Bangsa ini merupakan malam kemuncak Minggu Haluan Siswa yang telah berlangsung selama 5 hari bagi meraihkan seramai 2,884 pelajar baru Ijazah Sarjana Muda Semester 1 sesi 2021-2022 yang mana mereka telah mendaftar dan memilih UTHM sebagai tempat untuk menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Dengan penuh rasa kagum, saya juga ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada 143 orang fasilitator yang terlibat secara langsung dalam melakukan persediaan dan menjayakan program Minggu Haluan Siswa ini sehinggalah pada Malam Warisan Bangsa ini. Fasilitator MHS ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajar kanan UTHM yang terpilih berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Selain itu, saya difahamkan juga semua fasilitator sudah lengkap divaksin dan telah melepasi tempoh matang selama 14 hari serta wajib menjalani swab test bagi memastikan tiada berlaku jangkitan COVID-19 di kampus. Saya juga dimaklumkan semua fasilitator telah kembali seminggu sebelum MHS bermula bagi membuat persediaan yang rapi walaupun ia dilaksanakan secara atas talian sahaja. Terima kasih saya ucapkan kepada semua fasilitator yang terlibat atas komitmen yang diberikan. Seluruh mahasiswa baru UTHM yang dikasihi sekalian, baru-baru ini kita telah menyambut Hari Malaysia iaitu pada 16 September yang lalu. Mengambil semangat sambutan Hari Malaysia yang lepas, saya menyeru agar kita semua menghayati dengan mendalam makna hari yang penuh bersejarah ini. Seperti istilah yang digunakan Perdana Menteri kita yang ke-9, Malaysia iaitu keluarga Malaysia yang besar di mana kita harus bertoleransi dalam semua perkara, hormat menghormati, serta mengekalkan perpaduan dan kesejahteraan demi negara Malaysia yang kita cintai. Untuk makluman semua, sejarah penubuhan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia juga bermula pada tarikh yang sama iaitu 16 September 1993 dengan penubuhan Pusat Latihan Staf Politeknik atau PLSP yang bertujuan untuk melahirkan dan melatih tenaga pengajar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam pelbagai bidang kejuruteraan untuk sistem politeknik di negara kita. Ini pada ketika itu. Penubuhan ini merupakan satu lembaran baru dalam perkembangan pendidikan negara. Dengan hasrat untuk melihat kemakmuran negara dikongsi bersama, sukacita saya menyatakan Malam Warisan Bangsa ini merupakan platform yang sangat sesuai untuk kita menonjolkan kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia. Kerana terdapat pelbagai pertandingan bakat di kalangan pelajar baru dilaksanakan seperti
tarian solo, lakonan, bermain alat muzik, seni pertahankan diri dan puisi serta sebagainya. Ini secara tidak langsung boleh mengukuhkan perpaduan di peringkat universiti khususnya di UTHM sendiri, kerana anak-anak yang belajar di UTHM terdiri daripada pelbagai agama, kaum dan latar belakang yang berbeza. Mahasiswa baharu UTHM yang saya kasihi, seterusnya jaminan saya UTHM terus komited dalam menguruskan aspek kebajikan dan kesejahteraan pelajar sepanjang tempoh pengajian di universiti. Sekiranya pelajar memerlukan bimbingan, panduan dan tunjuk ajar, bolehlah merujuk kepada pusat tanggungjawab, terutamanya di HEPA yang sedia membantu mahasiswa tidak kira masa dan waktu. Jangan malu-malu atau segan silu untuk datang berjumpa dengan pasukan HEPA, sama ada pengetua kolej, kaunselor, fellow, pegawai-pegawai di pejabat HGP maupun penasihat akademik, kerjaya dan sesiapa sahaja, kerana mereka ini semua ikhlas ingin membantu dan melihat anda semua berjaya. Saya mengambil kesempatan ini untuk sekali lagi mengucapkan tahniah kepada seluruh mahasiswa baharu yang cekal dan tabah menghadapi program ini secara atas talian, dan juga kepada fasilitator-fasilitator mahasiswa atas kejayaan melaksanakan program Minggu Haluan Siswa Ijazah Sarjana Muda Semester 1 sesi 2021-2022. Marilah kita sama-sama berdoa semoga negara kita ini sentiasa dalam rahmat serta keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan. Saya berharap juga agar para pelajar baharu dapat memanfaatkan segala ilmu dan informasi yang diperolehi sepanjang Minggu Haluan Siswa ini, agar kamu semua dapat menjadi mahasiswa yang holistik, yang dapat membanggakan serta dapat mengharumkan nama universiti dan juga negara. Tahniah dan syabas sekali lagi kerana telah berjaya menjadi sebahagian daripada warga UTHM. Sebelum menamatkan ucapan saya pada hari ini, saya ingin berpesan kepada hadirin semua yang hadir pada malam ini untuk sentiasa jaga diri dan kesihatan masing-masing. Sentiasalah untuk terus mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN supaya kita dapat sama-sama memerangi virus COVID-19 dari terus merebak, agar kita dapat bersama-sama berkumpul kembali di kampus ini seperti biasa. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Malam Warisan Bangsa bagi Minggu Haluan Siswa UTHM 2021. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Universiti Tun Hussein Malaysia mempersembahkan Malam Warisan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang. Saya ucapkan kepada semua para penonton yang baru saja tiba di siaran langsung kita pada hari ini, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi ambilan baru program Sarjana Muda Semester 1 sesi 2021-2022. Jadi bersama dengan saya Muhammad Sultan dan saya
Nurul Natasha selaku pengacara anda pada malam ini. Baiklah, sebelum kita teruskan pada majlis pada malam ini, mungkin Saudara Sultan boleh ceritakan serba sedikit tentang Malam Warisan Bangsa. Baiklah Tasha, para penonton sekalian, Malam Warisan Bangsa terbahagi kepada dua kategori pertandingan yang akan dipertandingkan, yang akan diumumkan sebentar nanti, iaitu dari segi Malam My Volunteer dan juga My Talent. Jadi Tasha, saya kira tanpa membuang masa, mari sama-sama kita saksikan video peserta di bawah projek My Volunteer terlebih dahulu. Calon-calonnya. Seperti apa yang anda telah saksikan sebentar tadi, tujuan My Volunteer diadakan adalah untuk memupuk semangat kesukarelawanan Betul dalam tu. diri pelajar serta melatih mereka untuk berfikir secara kreatif. Dan untuk Ya. pengetahuan semua juga, My Volunteer ini telah dianjurkan oleh Pusat Pembangunan Pelajar PBPH. Selain itu Tasha, untuk pengetahuan semua, para peserta kita juga ditugaskan untuk menyediakan 3 minutes video pitching. Dan mereka akan membentangkan kertas kerja yang berkaitan dengan aktiviti kesukarelawanan. Jadi mesti Sultan tak sabar-sabar nak tahu siapakah pemenang bagi projek My Volunteer. Untuk pengetahuan semua, projek My Volunteer ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu kategori individu wanita dan kategori individu lelaki. Baik Tasha, tanpa melengahkan masa, sama-sama kita saksikan pemenang-pemenang di bawah kategori individu lelaki. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adib dari BNF CN 210152. Saya ingin mencadangkan sebuah program sukarelawan bernama Code for Gen Z. Era revolusi industri 4. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adib dari BNF CN 210152. Saya ingin mencadangkan sebuah program sukarelawan bernama Code for Gen Z. Era revolusi industri 4.0 ialah era automasi. Sebagai contoh, industri internet, otomasi robot, keselamatan security, berkomputeraan dan sebagainya. Asas kepada semua ini adalah programming dan pengaturcaraan. Pengenalan awal terhadap pengaturcaraan pada pelajar sekolah adalah penting untuk meningkatkan minat dan memahami kepentingan pengaturcaraan pada masa kini dan masa akan datang. Program ini berkonsepkan pelajar sekolah di mana pihak UTHM bekerjasama dengan pihak sekolah, di mana para pelajar universiti mengajar para pelajar sekolah mendengar menggunakan Visual Programming Language Scratch melalui aplikasi Zoom. Hal ini kerana Scratch adalah Visual Programming Language yang mudah dan menarik seperti boleh mencipta game, video, animasi, alatan muzik dan sebagainya. Tambahan pula, ia adalah percuma. Untuk pelajar sekolah mendapat fokus yang maksimum, para pelajar dan pengajar seperti kita, dia bahagi kepada kumpulan kecil
yang terdiri kepada 3 orang pelajar dan seorang pengajar. Ini bagi memastikan fokus yang maksimum. Sebelum program bermula, pihak pengajar perlu memberi manual untuk para pelajar memuat turun di komputer mereka terdahulu. Saya percaya program ini mudah dijalankan dan memberi banyak kebaikan kepada pihak UTHM dan pihak sekolah kerana ia selamat dari COVID. Tidak perlu SOP, meningkatkan minat pelajar terhadap STEM. Tidak perlu modal dan akhir sekali memperkenalkan UTHM kepada pelajar sekolah. Sekian, terima kasih. Saya berharap cadangan saya dapat diberi pertimbangkan. Saya akhiri rakaman ini dengan with wisdom, we can explore. Dia ucapkan kepada pemenang-pemenang kategori individu lelaki bagi pertandingan projek My Volunteer. Jadi Tasha, kalau tadi kita dah lihat kumbang, kali ini kita nak lihat bunga pula. Jadi kita teruskan dengan pemenang-pemenang bagi kategori individu wanita. Saksikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Marsha Adlina binti Azizul Azihan dari Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, FAST. Setelah sekian lama melalui fasa Perintah Kawalan Pergerakan, orang ramai telah mula dibenarkan untuk melakukan sebahagian aktiviti seperti aktiviti riadah dan sukan dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Maka, peluang ini telah diambil oleh orang ramai untuk menghilangkan kebosanan setelah sekian lama kekal di rumah. Orang ramai telah menyerbu tempat-tempat menarik seperti kawasan air terjun. Menurut Cosmo Online, bilangan pengunjung telah menunjukkan peningkatan sehingga mencecah 100%. Alam sekitar hendaklah dijaga, bukan dianiaya. Semakin bertambah bilangan pengunjung, maka semakin tinggilah kuantiti sampah yang terhasil. Benar, ada orang yang menjaga kebersihan, tetapi tidak kurang juga golongan yang kurang bertanggungjawab yang membuang sampah merata-rata. Oleh itu, sebagai insan yang menghargai alam sekitar, kita hendaklah melaksanakan usaha untuk menangani isu ini. Saya mencadangkan projek sifar sampah di tempat-tempat rekreasi diadakan. Sememangnya, program seperti ini sudah biasa dilaksanakan oleh pelbagai pihak, tetapi usaha ini tetap perlu diteruskan kerana isu ini masih belum tiba ke pengakhiran. Kesannya, rasa cinta akan alam sekitar dapat ditingkatkan dalam diri para sukarelawan di samping membentuk jati diri mereka menjadi insan yang lebih bertanggungjawab terhadap alam. Selain itu, walaupun pelancong luar negara masih belum dibenarkan untuk memasuki sepadan negara, tetapi hantaran di internet tetap dapat mereka lihat. Seandainya mereka melihat gambar-gambar yang semuanya berkaitan isu sampah di tempat rekreasi, bukankah hal ini akan menimbulkan persepsi kurang baik tentang negara kita? Oleh yang demikian, program seperti ini dapat mengalihkan pandangan dan fokus kepada sifat sukarelawan yang lebih mementingkan kebersihan dan mencintai alam sekitar. Akhir kata daripada saya, katanya cinta kebersihan. Kebersihan di rumah dijaga, kebersihan di tempat lain yang bukan milik kita, mengapa abaikan saja? Hubungan dengan manusia dipelihara. Hubungan dengan alam bagaimana? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dia pemenang-pemenang bagi kategori individu wanita. Sungguh hebat ya semuanya, Sultan. Betul tu Tasha. Hebat sungguh semua pemenang-pemenang yang kita saksikan sebentar tadi. Tak kira lah wanita ke, lelaki ke, semuanya sama-sama hebat, sama-sama berbakat sebenarnya. Ya. Dan harapkan dengan adanya platform seperti ini, iaitu My Volunteer, rakan-rakan semua, para pelajar boleh teruskan bersemangat dalam menonjolkan diri anda di universiti, khususnya dalam bidang kesukarelawanan.
Baik Sultan, kita telah pun selesai bagi sesi My Volunteer. Jadi sekarang mungkin ramai yang ternanti-nanti keputusan pemenang bagi pertandingan My Talent. Seperti yang kita tahu, My Talent ni lebih kepada mencungkil bakat para pelajar dan ianya juga dianjurkan oleh Pusat Kebudayaan Universiti PBU. Jadi mungkin Sultan boleh ceritakan serba sedikit apa pertandingan yang ada untuk My Talent ni. Baik Tasha, okey, untuk pengetahuan semua para hadirin, para penonton, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di bawah projek My Talent kita mempertandingkan 4 kategori. Yang pertama ialah kategori tarian, kategori lakonan, nyanyian dan juga terbuka iaitu bebas. Jadi Tasha, rakan-rakan yang sudah berada di rumah itu mesti sudah menanti-nantikan. Baik, kita tanpa buang masa lagi, kita mulakan dengan kategori yang pertama iaitu kategori tarian. Mari kita saksikan pemenang-pemenangnya. Itu dia bagi pemenang-pemenang kategori tarian. Tahniah diucapkan, tak sangka ya walaupun mereka berada di rumah dalam jangka masa yang lama tetapi bakat terpendam masih ada. Kiranya memang dah lama pendam lah kan? Betul tu Tasha. Mungkin dengan adanya platform ataupun adanya Malam Warisan Bangsa ni, mereka dapat keluarkan selahkan bakat-bakat mereka dengan lebih jauh lagi. Tadi saya melihat peserta-peserta kita menari, saya pun terikut-ikut lah. Saya macam, tapi itulah kan, saya pun tak pandai menari, kayu orangnya. Tapi tak apa, Tasha, lepas ni kita dah apa? Baiklah, kita teruskan dengan kategori yang seterusnya iaitu kategori terbuka.
Direct ni boleh, yang kedua orang masuk je. Ha? Jadi itu dia Tasha, kita dapat saksikan pemenang bagi kategori terbuka. Sangat menakjubkan, sangat-sangat saya kata terpesona dan terpukau melihat bakat-bakat yang telah ditampilkan oleh rakan-rakan kita sebentar tadi. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang bagi kategori terbuka. Jadi Sultan, sebelum kita teruskan kepada kategori yang berbaki ni, iaitu lakonan dan nyanyian, kita akan saksikan dahulu persembahan teater daripada pelajar UTHM. Pantang undur walau setapak. Pantang menyerah walau selangkah. Patah sayap bertongkat paruh. Patah paruh bertongkat siku. Patah siku bertongkat dagu. Patah dagu bertongkat kuku. Alkisah, 3 tentera dikenali dengan nama Lieutenant Ibrahim Aladita, Lieutenant Yazid Ahmad, dan Lieutenant Ali Sharafat. Mereka gugur di medan perang semasa berjuang dalam menyelamatkan negara kita. Mereka ini adalah tamsil hadiran negara. Sejarah mengatakan bahawa mereka bertiga sepasukan dengan pejuangnya terkenal iaitu Letnan Adnan Saidi. Tetapi mereka dihantar untuk membantu pertahanan Brigade Challenge disebabkan pertempuran muar di Batu Pahat. Lieutenant Ibrahim Aladita menyertai Regimen Melayu pada 1 Januari 1935 dan ditauliahkan menjadi Lieutenant Muda Batalion Pertama pada 31 Disember 1938. Beliau memimpin sebuah platun kumpulan D terhadap Jepun semasa 1941 hingga 1942 dan merupakan orang Melayu pertama yang menerima anugerah Military Cross, iaitu Anugerah Tentera United Kingdom dan Commonwealth tahap ketiga yang diberikan kepada pegawai sebagai lambang keberanian oleh Baginda King George pada 1 Ogos 1946. Lieutenant Ibrahim Aladita mendapat arahan oleh pegawai atasannya untuk menyelamatkan hampir 2,000 tentera berikat di sana sebelum menjadi tawanan oleh Angkatan Tentera Jepun. Semasa mengetuai pelatun di sanalah beliau dibantu oleh Lieutenant Yazid Ahmad dan Lieutenant Muda Ali Sharafat. Di sinilah sebermula 3 askar Melayu yang tidak didendang ini bertemu, mengikat wasilah perjuangan dalam pertempuran di Batu Pahat. 3 orang pegawai tentera Melayu yang tidak didendang ini telah terlibat. Dalam pertempuran ini jugalah Lieutenant Yazid Ahmad telah ditawan oleh tentera Jepun dan dibawa ke Siam sebagai buruh paksa jalan kereta api maut dan meninggal di sana. Mereka yang ditugaskan untuk menyekat kemarahan Jepun di sepanjang Sungai Batu Pahat daripada Terus Mara ke Batu Pahat. Namun terpaksa berundur ke Pontian pada 20 Januari 1942. Rekod sejarah juga ada tertulis tentang landasan kereta api maut Siam Burma yang menceritakan nasib kira-kira
60,000 orang tawanan perang yang dipaksa membina landasan kereta api pada tahun 1943 yang dulu. Di situlah ramai askar kita yang gugur dan ditawan oleh tentera Jepun dan dipaksa membina landasan kereta api maut. Lieutenant Yazid Ahmad dipukul, disiksa dan dipaksa melakukan kerja-kerja di luar batasan kemampuannya. Oh my God! Nisete! Dasar! Kenapa kau duduk di sini, ya? Hei, buat aja! Angkat kereta api yang 5 hingga 10 tan ini ke arah landasan kereta api itu. Sekarang! Hei! Sekarang! Sumimasen. Aku minta maaf. Aku dahaga. Aku lapar. Sudah 3 hari aku tidak diberi makan dan minum. Aku sudah tidak berdaya lagi untuk lakukan semua kerja-kerja ini. Tolong bagi aku air, makanan. Ya, akan aku lakukan semua kerja-kerja ini dengan sebaik mungkin. Tolong! Hey! Tolonglah! Hey! Jesu Reno! Hai! Kau mau mati, ya? Bangun! Bangun! Kenapa kau diam? Hei! Kau melawan! Aku bukan hamba. Aku datang sini adalah untuk maruah negaraku. Untuk selamatkan negaraku dari penjajah seperti kau. Kengkon Niranai. Hei, mau melawan? Ini orang Nipo. Tidak ada siapa yang mampu menumpaskan kami. Demi sumpah setia pada agama, bangsa dan negara. Aku bertahan! Siapa yang berjuang kau? Biar tiada siapa peduli. Tapi perjuangan ini bermaruah untuk agama, bangsa dan negaraku. Bukan seperti kau. Kau pengecut! Tiada! Tidak! Ya Allah, andai perjuangan ini tidak akan sesiapa kita. Aku rela, ya Allah. Aku rela. Demi perjuangan untuk masa depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sepanjang Lieutenant Yazid Ahmad menjadi buruh paksa di sana, makan dan minum tidak diberi secukupnya dan dipaksa pula untuk menjalankan rutin harian oleh tentera Jepun. Lieutenant Ibrahim Aladita pula telah menyusup masuk ke kawasan musuh melalui jalan darat di pantai Bungur, Rengit, Johor. Manakala Lieutenant Muda Ali Syarafat telah menyamar sebagai nelayan dan mengayuh sampan sejauh 32 batu untuk mendapatkan bantuan sebanyak 3 buah kapal HMS dari Pangkalan Laut British di Botan. Beliau juga telah mendapat maklumat serta mencari titik kelemahan tentera Jepun.
dan membolehkan pihak berikat berusaha melepaskan diri mereka dari kepungan. Ketika tentera berikat mengalami kekalahan demi kekalahan, mereka terpaksa berundur ke selatan dengan usaha menyusun semula kedudukan mereka di Singapura. Dalam perjalanan ke selatan menuju ke Singapura, hampir 2,000 tentera berikat telah dikepung oleh tentera Jepun di pantai Punggol, Rengit, Johor. Dan mereka berjaya membawa hampir kesemuanya keluar dari kepungan tersebut dengan bantuan beberapa buah kapal. Namun, air tidak selalunya tenang. Malapetaka datang menerjang perjuangan. Sebagai ketua, Laftanan Ibrahim Aladita tidak pernah menduga bahawa Angkatan Tentera Jepun akan menyerang terlebih dahulu dari ruangan udara. Akhirnya, kesemua kapal yang dinaiki mereka musnah dan tenggelam di lautan. Mereka gugur bersama di benteng terakhir di Kentish, Bukit Candu, Pasir Panjang, Singapura. Gugurmu bukan sia-sia. Gugurmu bersama jiwa perjuangan yang mengalir kepada anak bangsa sehingga ke hari ini. Walau kau tidak ramai orang ketahui, tapi besar perjuanganmu bukan kepalang. Ya Allah! Ya Allah, Jepun! 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 Jepun datang! Ada apa sembunyi? Tentera Jepun telah mengepul kapal kita! Ayo kita berjuang! Kita berjuang hingga titisan terakhir! Seperti Lieutenant Yang Ahmad! Hingga ajal menjemput, perjuangan tetap teruskan! Kita sudah tewas! Tidak! Tentera Jepun telah mengepung seluruh penghalangan udara kapal kita! Tidak! Kita harus terus berjuang! Kita tak boleh menyerah begitu sahaja! Menyerah atau tidak, mereka akan bom kapal kita! Memang Jepun maukah itu? Lieutenant, lepaskan aku! Allahu Akbar! Semoga pengamanan kami ini memberi bakti pada negara kami. Ya Allah, anda ini harga yang harus kami bayar untuk kemerdekaan. Kau merdekakanlah tanah airku yang berdaulat ini. Ya Allah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Perginya penuh pengharapan. Ya Allah. Perjuangan yang bukan calang-calang. Sejarah membuktikannya. Walau kau tidak canang sehebat pahlawan lain, tapi budi dan jasamu setinggi macam calangan. Bangkit dari bersada luka. Berdiri megah di pentas wira. Ingin ku tebus maruah bangsa. Perjuangan mereka sudah selesai. Walau terkorban, tetapi terlalu banyak jasanya. Perjuangan kita pula bermula di sini. Canangkan pada semua orang tentang Lieutenant Ibrahim Aladita, Lieutenant Yazid Ahmad, dan Lieutenant Ali Sharafat. Mereka gugur di medan perang semasa berjuang dalam menyelamatkan negara kita. Semakin kuat ditekan, semakin kemas berpegang
tanpa ada ikatan, bersatu padulah kita. Tapi, kenalkah anda semua pada mereka? Perjuangan mereka. Ya, mungkin saja anda mengenali Laftenan Adnan Saidi. Tapi tidak pada mereka. Hari ini, di Dewan ini, ayo kita kenang, kita ingat. Pulang nanti, kita cerita pada anak-anak kita, biar jadi hero di jiwa mereka. Sempena pengisahan kenegaraan kebangsaan pada hari ini, ayo semua kita laungkan kata-kata keramat, sayangi Malaysiaku. Sama-sama. Sayangi Malaysiaku. Sayangi Malaysiaku. Sayangi Malaysiaku. Demi cinta bersemi, ketamadunan hakiki, melaut kasih pada keharmonian. Allahu Akbar. Baik, itulah tadi persembahan teater yang sangat menakjubkan dari pelajar UTHM. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk mencuburi dalam bidang lakonan, bolehlah cuba menyertai apa-apa pertandingan yang dianjurkan oleh Pusat Kebudayaan Universiti PBU. Betul, Untuk Tasha. makluman semua, walaupun universiti kita tiada mempunyai fakulti kebudayaan, tetapi aktiviti kebudayaan di universiti kita masih lagi aktif. Betul itu Tasha. Jadi para hadirin semua, anda semua telah melihat dan menyaksikan persembahan daripada teater Universiti Tun Hussein Malaysia. Seterusnya kita akan pergi ke kategori lakonan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, sama-sama kita saksikan pemenang-pemenangnya bagi kategori lakonan. Bodoh. Gila. Terencat. Diam. Sejak. Tak nak dengar semua tu. Aku tak nak dengar semua tu. Manusia. Manusia. Kau. Kau kan yang cakap aku gila? Kau kan? Ha? Kau tak layak panggil aku gila lah. Kau siapa? Kau tak ada pertalian darah pun dengan aku. Manusia. Tak layak. Tolong, sakit. Sakit. Jangan pukul aku. Jangan diri aku. Sakit. Aku menderita. Kau. Aku menderita disebabkan kau. Aku sakit disebabkan kau. Aku penat. Aku penat dengan manusia. Aku bukan gila. Aku tak gila. Aku tak gila. Aku tak gila. Aku tak gila.
rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hey, rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hey. Sayang. Sayang. Kau kata kau sayang aku. Tapi kau panggil aku gila. Kau tak layak. Kau tak layak. Itu dia pemenang bagi kategori lakonan. Tahniah diucapkan. Mungkin anda semua boleh berikan sedikit tepukan yang gemuruh. Untuk para pelajar, walaupun anda berada di rumah, tetapi kami masih boleh mendengarkan tepukan anda melalui bisikan hati tau. Ya, kita ingatkan bisikan syaitan. Bisikan Jangan hati. bisikan syaitan. Okey. Bahaya tu. Baik, kalau kita dapat lihat sebentar tadi Tasha, rakan-rakan kita sangat menjiwai watak-watak yang mereka bawakan dalam pertandingan lakonan ini. Betul tu Sultan. Bagi Tasha kan, agak sukar sebenarnya bagi mereka untuk melakonkan watak yang bermain dengan emosi. Betul tu Tasha. Apa-apa pun, tahniah diucapkan kepada semua pemenang bagi kategori lakonan. Sebenarnya kan Tasha, Sultan sedih sebab lepas ni kita akan pergi ke kategori yang terakhir. Jadi untuk kategori yang terakhir, orang kata yang sangat-sangat dinantikan iaitu kategori nyanyian. Sebelum kita bergerak ke kategori nyanyian, mungkin Sultan boleh nyanyi sikit. Mungkin ada yang nak dengar pengacara kita malam ni menyanyi. Betul ke ni Tasha? Betul lah, betul. Semua nak dengar Sultan nyanyi ke? Yelah, tapi Sultan nak bagi tahu awal-awal lah. Suara Sultan sedap dekat bilik air je. Kalau kat luar ni, kalau dengan suara katak tu, faham-faham je lah kan. Sultan cubalah ya. 1, 2, 3, 4 darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Sikit je lah kan. Sikit je tak sedap pun, biasa je. Okey. Baiklah. Malu pula saya kan. Kita bukan nak dengar pengacara yang menyanyi Tasha. Kita nak dengar rakan-rakan kita yang akan mempersembahkan diorang punya nyanyian di kategori nyanyian nanti. Baiklah, tanpa menyia masa, kita teruskan dan saksikan siapakah pemenang-pemenang bagi kategori nyanyian. Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Dalam sedar dibuai angan, dalam tidur dan hayalan, aku selalu memikirkanmu. Ternyata aku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Kasihku, ku amat mencintai kamu, karena kau beri arti hidup. Ku kan terus mencinta sederhana
sedetik lebih selepas selamanya. Dikala penuh ketakutan dengan badai, kehidupanku bersyukur adanya kamu. Biarlah kehilangan semua yang dimiliki di dunia, asal masih adanya kamu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Oh, kasihku, ku amat mencintai kamu, karena kau beri arti hidup. Ku kan terus mencinta sedetik lebih selepas selamanya. Karena kau beri arti hidup, ku kan terus mencinta sedetik lebih. Kasihku, ku amat mencintai kamu, karena kau beri arti hidup. Ku kan terus mencinta sedetik lebih selepas selamanya. Ya, itu dia. Sungguh mengasyikkan. Tasha, kalau saya dengar tadi, kalau saya perempuan lah kan Tasha kan, saya dah buat ringtone lah suara tu tadi. Itu kalau saya lah kan. Jadi Tasha, pelakon dah ada. Penari pun dah ada. Penyanyi pun kita ada. Hebat sungguh rakan-rakan kita, mahasiswa-mahasiswi yang orang kata memang berbakat sebenarnya yang kita tampilkan tadi sebentar tadi. Ya. Betul tu Sultan. Tasha setuju. Sebab walaupun tujuan utama kita di sini adalah untuk mencari ilmu, di samping itu kita boleh melibatkan diri kita dalam pelbagai aktiviti. Terutamanya yang ada minat dan bakat, boleh tonjolkan diri anda. Betul. Jadi tak syok lah bila kita masuk universiti, kita hanya belajar je. Betul. Setakat dekan je. Tak best lah. Joinlah sikit apa-apa program, tonjolkan diri anda dan tonjolkan bakat anda. Memang terbaik Tasha. Sebenarnya tahniah saya ucapkan sekali lagi kepada semua pemenang. Mungkin selepas ini anda adalah pelapis yang akan mewakili Universiti Tun Hussein of Malaysia dalam program atau pertandingan khususnya dalam kebudayaan. Ya betul. Dengan berakhirnya pengumuman bagi pemenang kategori nyanyian sebentar tadi, maka slot kita pada malam ini pun hampir di penghujung rancangan. Jadi mungkin Sultan boleh rangkumkan perjalanan dan mahasiswa baharu
dalam untuk sampai ke Malam Warisan Bangsa? Jadi mungkin saya boleh ceritakan sedikit Tasha. Bermulanya Minggu Haluan Siswa ini kita mempunyai taklimat berkaitan dengan My Volunteer dan juga My Talent yang disampaikan oleh Dr. Khalid dan juga CAD kepada semua rakan-rakan kita. Jadi kita berikan masa persediaan dan syarat-syarat untuk rakan-rakan kita menyertai pertandingan yang kita kategorikan, yang kita pertandingkan. Jadi untuk Malam Warisan Bangsa ini merupakan malam kemuncak bagi Minggu Haluan Siswa dan inilah dia merupakan pemenang-pemenang kita di dalam setiap pertandingan yang telah kita pertandingkan. Jadi Sultan, sebelum kita mengakhiri slot kita pada malam ini, kita pantun sikitlah. Nak pantun? Boleh tak? Boleh. Untuk Tasha semua boleh. Okey, jadi Tasha mula dulu Sila. Di atas dahan burung tempua, Melihat rusa tepi perigi. salam perpisahan untuk semua. Lain masa bersua lagi. Ya, gitu. Jadi seandainya kami tersilap bicara, mohon kemaafan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada kami sendiri. Baik, suka untuk saya ingatkan, jangan lupa ya rakan-rakan untuk mengikuti kami di social media rasmi kami iaitu Alliance MSS_UTHM dan kami juga mempunyai TikTok ya iaitu menggunakan sama juga Alliance MSS_UTHM dan kami juga mempunyai YouTube. Don't forget like and subscribe. Like and subscribe. Itu dia iaitu MSS UTHM channel. Betul tu. Jadi suka untuk saya ingatkan juga kita mempunyai hashtag yang khas kami sediakan untuk anda. Iaitu apa tu Tasha? Hashtag kami Husin. Hashtag sayangi UTHM. Hashtag MSS UTHM. Hashtag MWB 2021. Jadi sebelum kami berundur, saksikan persembahan nyanyian dari pelajar UTHM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi. Niat ngenson mata kaji Marni Syekh. Hai penyambut semua. Anda tersangkut lah. Cip kita sudah datang. Dengar sini penyamun-penyamun semua. Malam ini kita kerja overtime. berkelip-kelip di langit tinggi dan cahaya menari-nari di langit biru.
mendambakan kepastian kasihku. Gemersik irama merlubu pulau perindu dan nyanyian pari-pari dari kayangan tidaklah dapat menteramkan sanubari yang mendambakan kepastian kasihku. Wahai Ali Baba, orang yang budiman, murah hatinya pada tiap insan. Banyak harta ratus ribu, ranjangnya baru. Hidup mewah, hati senang dan banyak uang. Wahai Ali Baba, kaca dan lawan, manis budi bahasa bijaksana Ali Baba. Rela lepaskan segala-gala yang ku ada, dan itu yang kau hajakan. Rela terima apapun syaratnya dan dugaan untuk ku buktikan cintaku, asalkan dapat ku mengobati hatiku yang cedera ditumpaskan cinta, asalkan dapat ku menundukkan amukan gelora jiwa yang menagih kasih. Kepada orang kaya disambut dengan suka, terhadap miskin hina dipandang sama. Ya Habib Ali Baba, Ya Habib Ali, Ya Habib Ali Baba, Ya Habib Kudus, Ya Habib Ali Baba, Ya Habib Kudus, Ya Habib Ali Baba, Ya Habib Kudus, Ya Ali, Ya Ali Baba, Baba, Ya Ali Baba, Ya Penyamun, hati-hati, hati Baba, Ya Habibi Ali Baba, Ya Habibi Ali, 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 Ya Ali Baba, 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 Ya Ali, Ya Ali Baba. Majnun, semoga malamku tidak lagi jadi medan air mata, menusuk segenap kalbuku. Rampung isen semalam
silem. Kita meneroka